Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Syukur kepada Allah SWT. Pada hari ini insyaAllah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Sabtu yang kedua, anjuran Masjid Muaz bin Jabal, Taman Setiawangsa, menggunakan kitab Kekeliruan Umman. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 87, masih lagi berkaitan tentang Tauhid 3 yang mana implementasi daripada Tauhid 3 ini adalah salah satu punca yang menimbulkan kekeliruan dalam pemikiran umat Islam, bahkan menimbulkan perbalahan dan menjadi punca kepada terorisme dalam keadaan-keadaan tertentu. Salah faham terhadap konsep ini membawa kepada umat Islam membunuh umat Islam yang lain dengan tuduhan bahawa umat Islam yang mereka bunuh itu sebenarnya adalah musyrikin, orang-orang yang melakukan kesyirikan. Jadi dalam kuliah yang lalu kita telah sebut bahawa Tauhid 3 yang dimaksudkan di sini adalah Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah dan Tauhidul Asma'i was Sifat. Tidak semua perkara yang terkandung dalam pengajian Tauhid 3 ini salah, tidak. Bahkan secara asasnya konsep dia betul. Misalnya kita ambil yang pertama, Tauhid Rububiyah, daripada perkataan Rabbun. Kalau kita terjemah Rabb dalam bahasa Melayu akan jadi terjemahannya adalah Tuhan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian bagi Allah, Tuhan sekian alam. Jadi Rabb maknanya Tuhan. Cuma dalam konsep Rububiyah ini merujuk kepada sudut Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menyembuhkan penyakit. Jadi itu maksud Tauhid Rububiyah, kita mengesakan Allah daripada sudut tersebut. Mana tidak ada yang lain daripada Allah yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menyembuhkan, yang mendatangkan manfaat mudarat, hanya Allah sahaja. Maka yang demikian itu benar. Yang macam itu betul. Cuma dalam pengajian Tauhid Sifat 20, mereka menggunakan istilah yang berbeza, iaitu wahdaniyatul af'al, mengesakan Allah pada perbuatan. Jadi berbeza istilah itu tidak masalah. Masalah adalah apabila di bawah nama Tauhid Rububiyah, dakwaan mengatakan bahawa orang-orang musyrikin, bahkan orang-orang seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab, penyembah-penyembah berhala, mereka juga bertauhid dengan tauhid ini. Ini dakwaan yang batil. Kerana orang musyrik itu syirik lawan kepada tauhid. Mereka tidak ada tauhid walaupun rububiyah sahaja. Ini punca salah faham terhadap ayat suci Al-Quran. Banyak kesesatan berlaku
bukan kerana tolak Quran hadis. Kalau tolak Quran hadis tu memang sesat yang jauh sangatlah. Itu dah bawa kepada kufur kalau sampai tolak Quran hadis. Banyak kesesatan berpunca dari salah tafsir ayat suci Al-Quran, salah faham hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang disalah fahami adalah ayat-ayat, beberapa ayat Al-Quran, antaranya firman Allah Taala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Demi sekiranya kalau kamu bertanya kepada mereka, mereka tu siapa? Orang musyrik. Man khalaqas samawati wal ard. Kalau kamu tanya orang musyrikin, siapa yang ciptakan langit dan bumi? Dan siapakah yang memusingkan matahari dan bulan? La yaqulunna Allah. Nescaya orang-orang musyrikin akan menjawab Allah. Jadi di situ berlaku salah faham. Mengatakan, oh inilah ayat menjadi dalil, menjadi bukti kalau orang musyrikin juga bertauhid. Kerana kalau kita tanya mereka siapa yang cipta langit bumi, mereka tidak kata berhala. Mereka kata Allah. Kalau kita tanya siapa yang pusingkan matahari dan bulan, mereka tidak kata sembahan-sembahan mereka batu, kayu dan sebagainya. Mereka tetap menjawab Allah. Itu buktinya mereka bertauhid dari segi rububiyah. Ini yang batil. Kerana ayat ini tidak menjadi bukti bahawa orang musyrik bertauhid. Nama pun musyrik. Tauhid itu lawan daripada syirik. Kerana ini ayat menunjukkan bahawa orang-orang musyrikin di dalam kesyirikan mereka, mereka sebenarnya tidak ada dalil. Mereka tidak ada sandaran akli ataupun nakli yang menyebabkan mereka sembah berhala dan sembahan-sembahan yang lain hanyalah kerana sikap taklid membuta tuli kepada amalan nenek moyang. Itu saja. Bila disuruh sembah Allah semata-mata, mereka keberatan, mereka mengatakan haza ma wajadna alaihi abaana. Sembah berhala inilah yang kami dapati tok nenek moyang kami lakukan. Jadi tak sepatutnya kita tinggalkan amalan nenek moyang kita sembah berhala. Tapi kalau ditekan secara ilmiah, adakah berhala yang kamu sembah itu menciptakan langit dan bumi? Mereka tak boleh kata ya. Mereka pun tahu bahawa berhala itu mereka yang bentuk dengan tangan mereka sendiri. Tak mungkinlah berhala itu pula yang mencipta langit dan bumi. Akhirnya mereka terpaksa mengaku kalau langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah. Adakah mereka bertauhid? Tidak. Wa anna yufakun. Lalu selepas itu kemanakah mereka dipalingkan? Ai ila syirki. Mereka masih terpaling ke arah syirik. Semata-mata mengaku Allah ciptakan langit dan bumi itu kerana kalah hujah. Sudah tidak ada hujah untuk mengatakan yang lain. Tetapi tidak berarti mereka bertauhid. Yang lebih serius adalah salah faham terhadap konsep tauhid, bukan salah faham, salah implement terhadap konsep tauhid uluhiyah. Daripada perkataan ilah. Kalau kita terjemah, ilah makna Tuhan juga. Bahkan kita selalu sebut la ilaha illallah. Tiada Tuhan ataupun tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Allah. Jadi ilah, Rabb makna Tuhan, sama. Cuma bila dibincangkan tauhid tiga ini, uluhiyah merujuk daripada sudut Tuhan sebagai yang disembah. Uluhiyah ni kehambaan. Seseorang itu hanya menyembah kepada Allah Ta'ala semata-mata, haram bahkan syirik kalau dia sembah lain daripada Allah. Itu konsep tauhid uluhiyah. Dan itu betul. Tak salah. Memang tak boleh sembah lain daripada Allah. Jangankan kata sembah batu kayu, sembah malaikat tak boleh. Sembah Nabi tak boleh. Walaupun malaikat dan Nabi adalah makhluk Allah yang mulia. Jadi sembah lain pada Allah haram dan syirik. Kat mana salah dia? Kat situ tak ada salah. Yang itu kita wajib terima. Kesalahannya adalah pada implementasi, dalam mengimplementasikan, melaksanakan konsep tauhid uluhiyah ini, mereka sampai mempertikaikan amalan tawassul, tabarruk, istighasah yang dituduh haram, bahkan dikatakan syirik. Yang ini saya kata tadi boleh menjadi punca kepada terorisme. Bila umat Islam yang mengamalkan tawassul, tabarruk, istighasah ini telah disyirikkan, mereka akan pergi a step further. Mereka akan mengatakan oleh itu orang ini menjadi kafir
dan the final step adalah istihlalud dam. Orang-orang ini halal darah mereka, boleh dibunuh kerana mereka sebenarnya bukan orang Islam. Walaupun mengucap dua kalimah syahadah, walaupun mereka itu solat, zakat, haji, puasa dan sebagainya, mereka ini sebenarnya adalah musyrikin kalau mengikut dakwaan konsep tauhid 3 ini, kerana mereka amalkan tawassul, tabaruk dan istighosah. Jadi itu masalah dengan konsep tauhid uluhiyah ya pada implementasi. Kemudian tauhidul asma'i was sifat, asma plural kepada ismun, iaitu tauhid nama-nama. Sifat plural kepada sifat ya. Sifat ini bahkan dah jadi bahasa Melayu ya. Jadi tauhid yang membincangkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Jadi memang tidak masalah belajar nama-nama Allah dan sifat Allah ini, memang satu tuntutan dalam akidah. Bahkan ilmu yang dipelajari dalam tauhid juga dipanggil tauhid sifat 20. Memang ada belajar sifat Allah. Cuma label tauhidul asma'i was sifat ini dijadikan sebagai justifikasi untuk bermain dengan ayat-ayat mutasyabihat ya, ayat-ayat yang ada kesamaran, difahami dengan makna yang membawa gambaran bahawa Allah Ta'ala juga seperti makhluk. Ini masalah, mengataskan ayat mutasyabihat sehingga menjadi bercanggah dengan ayat-ayat Al-Quran yang muhkamat. Sepatutnya terbalik. Sebab dalam Al-Quran sendiri sebut, yang dikatakan ayat muhkamat ini hunna umul kitab. Ayat muhkamat ini menjadi induk kepada Al-Quran, menjadi tonggak rujukan kepada Al-Quran. Adapun ayat mutasyabihat memadai kita beriman itu sebagai ayat Al-Quran dan kita serahkan makna sebenar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Warasihuna fil ilmi yaqulun kullum min indi rabbina. Orang yang mendalam ilmunya mereka kata ayat muhkamat, ayat mutasyabihat setiap satu pun daripada Allah. Jadi beriman. Tapi orang yang cenderung kepada sesat, wa ammal ladzina fi qulubihim zaygun, orang yang dalam hati-hati mereka itu ada zayg, bengkok cenderung kepada sesat, fayattabi'una ma tashabaha min, mereka nanti akan ikut yang sama-sama daripada ayat mutasyabihat. Dia bila dia baca yadullah, dia kata Allah ada anggota tangan, tinggal lagi anggota tangan Allah tu tak samalah seperti anggota tangan makhluk, tapi ada anggota tangan. Kalau tak nanti Allah kudunglah. Ini antara kefahaman yang bermain-main dengan ayat mutasyabihat. Ataupun dia baca Ar-Rahman al-Arsy istawa, dia mengatakan Allah itu bertempat dan tempat Allah adalah di atas arasy. Padahal sepakat arasy itu adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan. Yang sebelum Allah ciptakan arasy tidak wujud. Padahal Allah Ta'ala wujud tanpa ada permulaan. Sebelum arasy diciptakan Allah wujud. Selepas arasy diciptakan juga Allah wujud. Tak mungkinlah sebelum Allah ciptakan arasy Allah wujud tanpa bertempat. Kemudian bila Allah ciptakan arasy berubah Allah jadi bertempat, iaitu di atas arasy. Jadi Allah tu berada di atas makhluk dia. Ini i'tiqad yang batil kerana memahami ayat mutasyabihat itu dengan makna zahir yang tidak layak dengan ayat-ayat yang muhkamat, laisa kamitslihi syai'un dan seumpama dengannya. Baik. Jadi ini secara ringkas ya, kebatilan konsep tauhid 3 bila pergi kepada implementasi, ini kebatilan yang berlaku. Secara khusus ya, tentang tawassul, tabaruk, istighosah itu insya-Allah nanti akan datang perbincangannya. Sekarang ini kesalahan khusus dalam tauhid 3. Pertama, mendakwa orang musyrik juga bertauhid. Bahkan ini kita tanya dalam dialog dengan golongan yang mempertahankan tauhid 3 ini, manakah di kalangan salafus soleh, sebab mereka mendakwa ikut salaf. Dalam akidah dia kata ikut salaf. Baguslah, kita pun nak ikut salaf juga ya. Salaf itu adalah generasi awal umat Islam, murid-murid Nabi iaitu sahabat, orang yang mengaji dengan murid Nabi iaitu tabi'in, murid kepada orang yang mengaji dengan anak murid Nabi iaitu tabi'in. Jadi elok
Kita ikut kepada mereka kerana mereka yang benar-benar faham agama, mereka ambil direct daripada Nabi SAW ataupun daripada orang yang hampir dengan Nabi. Cuma dakwaan ini adalah dakwaan yang tak tepat. Dakwaan kononnya ikut salaf tu dakwaan hanya untuk mencantikkan label saja. Jadi bila kita tanya mana salaf? Salaf mana yang berpegang berfatwa bahawa orang musyrik bertauhid? Dia tak boleh datangkan. Satu petikan pun tak boleh. Ulama mana? Di kalangan sahabat atau di kalangan tabi'in atau di kalangan imam-imam mazhab yang mengatakan orang musyrikin penyembah berhala bertauhid dengan tauhid rububiyah? Mana? Tak ada. Jadi awal-awal tokoh yang mendakwa demikian adalah Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, dan Al-Imam Ibn Taymiyah beliau bukan salaf. Beliau adalah generasi ulama kurun ke-8, beliau alim, bahkan berguru dengan beliau ulama-ulama yang alim juga, tetapi beliau ditolak oleh ulama-ulama sezaman dengan beliau kerana pelanggaran ijma' yang berlaku, sama ada dalam perkara akidah ataupun dalam ketetapan fiqh. Jadi salah satu dalam perkara akidah ini, mendakwa bahawa orang musyrikin bertauhid. Padahal dalam Al-Quran menunjukkan bahawa orang musyrik tidak ada tauhid rububiyah. Misalnya dalam surah At-Taubah ayat 31, Allah Ta'ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Arbab itu plural kepada Rabb. Rabbun satu, arbab banyak. Jadi nas Al-Quran sendiri mengatakan bahawa orang-orang kafir mereka menjadikan pendeta dan ahli agama mereka itu Rabb selain daripada Allah Ta'ala. Jadi bila pendeta mereka ini mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halalkan, menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan, mereka lebih patuh kepada pendeta-pendeta mereka. Ini yang disebut sebagai arbab, Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 80, Allah Ta'ala berfirman, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Jadi para nabi, mereka tidak menyuruh kamu, iaitu orang-orang kafir, mengambil malaikat dan juga para nabi sebagai Rabb selain daripada Allah. Jadi Al-Quran menunjukkan bahawa orang musyrik memang ada arbab, ada Rabb selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengatakan orang musyrik bertauhid rububiyah itu bercanggah dengan ayat Al-Quran. Kemudian dalam surah Asy-Syu'ara ayat 97 hingga 98, orang musyrik mengatakan tallahi in kunna lafi dhalalim mubin id nusawwikum bi rabbil alamin. Demi Allah, ini cerita orang musyrik di hari akhirat. Demi Allah, dahulu kami di dunia benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata, kerana kami telah menyamakan kamu, iaitu berhala-berhala ini, sama seperti Rabb al-Alamin. Tidak digunakan istilah ilah. Kerana pendukung Tauhid 3 mendakwa orang musyrikin bertauhid rububiyah hanya syirik uluhiyah saja. Jadi kalau benar dakwaan itu, sepatutnya id nusawwikum bi ilahil alamin. Kerana kami menyamakan kamu sama seperti ilah. Itu saja yang syirik. Tapi Al-Quran menyebut id nusawwikum bi rabbil alamin. Maknanya dari sudut rububiyah juga, orang-orang kafir menyamakan berhala mereka seperti Allah. Berhala mereka boleh mendatangkan manfaat, mudarat, mendatangkan penyakit, menyembuhkan penyakit. Memang mereka terpaksa mengaku Allah ciptakan langit dan bumi, tapi tidak berarti mereka mengesakan Allah. Tauhid itu berarti mengesakan. Jadi ada kekeliruan dekat situ. Antara orang musyrik mengaku Allah ciptakan langit dan bumi, dan antara dakwaan kononnya orang musyrik bertauhid itu berbeza. Sekadar mengaku belum berarti mereka itu bertauhid. Kerana tauhid itu mengesakan. Kalau mereka kata Allah cipta langit dan bumi, tapi berhala mereka juga boleh datangkan itu dan ini, boleh beri rezeki, boleh datangkan penyakit, boleh sembuhkan penyakit. Itu tidak tauhid. Sebab itulah masa dialog di Perlis bulan Februari yang lalu, rakan saya Al-Fadhil Kiai Nur Hidayat terangkan kepada orang yang mempertahankan Tauhid 3
Iaitu kalaulah dia mengaku bahawa segala-gala ni diciptakan oleh Allah, semuanya di bawah kuasa Allah, hanya satu ekor semut ni saja yang bukan di bawah kuasa Allah, semut seekor ni saja yang bukan Allah ciptakan, sudah syirik, sudah terbatal tauhid dia. Jadi sekadar dia mengaku Allah menciptakan langit dan bumi, memusingkan matahari dan bulan, tapi masih lagi menganggap ini adalah di bawah kuasa berhala, ini adalah di bawah kuasa Tuhan-Tuhan yang lain, itu syirik. Itu tidak ada tauhid rububiyah. Dan seterusnya. Jadi dakwaan kononnya Rabb dan ilah itu berbeza, itu tidak benar. Kerana Rabb adalah maknanya Tuhan, ilah juga adalah maknanya Tuhan, sekira-kira orang yang bertauhid dari segi rububiyah, dia akan bertauhid juga dari segi uluhiyah, tak ada beza. Dia yakin bahawa hanya Allah yang menciptakan langit dan bumi, menghidup dan mematikan, memberi rezeki dan sebagainya, pasti dia sembah hanya Allah saja. Tapi kalau dia sembah lain daripada Allah, itu berarti sebenarnya dia beriktikad yang lain daripada Allah itu juga boleh melakukan seperti Allah lakukan. Sebab itu dia sembah. Bahkan dalam Al-Quran tidak membezakan. Cerita tentang sembah, Allah gunakan Rabb. Cerita tentang menciptakan, Allah gunakan ilah. Tak mesti Rabb hanya tentang menciptakan, menghidupkan dan mematikan. Ilah hanya menciptakan tentang Tuhan yang disembah, tidak. Dalam Al-Quran interchange. Ada kalanya Allah gunakan Rabb untuk mengaitkan dengan sembah, Tuhan yang disembah. Tapi Allah gunakan ilah untuk menceritakan tentang Tuhan yang menciptakan. Tak ada beza. Surah Maryam misalnya ayat 65, Allah berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati. Rabb langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya, maka hendaklah kamu sembah akan dia. Jadi ketika mengaitkan dengan kena sembah Allah sahaja, Allah tidak khususkan hanya mesti ilah. Allah menggunakan Rabb. Kemudian ketika di alam arwah juga menggunakan istilah Rabb. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Tidakkah aku ni Rabb kamu? Maka mereka menjawab bahkan kami menyaksikan. Jadi ini yang kita katakan di dunia sudah tidak berlaku lagi kepada sebahagian manusia. Padahal di alam arwah semua mengaku Allah itu Rabb. Tapi di alam dunia mereka menjadi syirik, ya, daripada sudut rububiyah. Bukan hanya daripada sudut uluhiyah sebagaimana yang didakwa. Kemudian bila ada orang yang syirik kepada Allah, dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, rakannya bercakap kepada dia, lakinnahu wallahu rabbi, akan tetapi dia Allah adalah Tuhan aku. Sepatutnya kalau bercakap tentang syirik, ikut kefahaman tauhid 3, lakinnallahu ilahi. Ini baru syirik. Kalau Rabb, orang tu pun tak syirik. Kenapa nak cerita Allah tu Rabb saya? Sebab Rabb dan ilah dalam penggunaan Al-Quran tidak ada beza sebagaimana yang cuba dibezakan oleh pendukung tauhid 3. Kemudian Fir'aun apabila nak menyuruh manusia menyembah kepada dia dan mendakwa dia Tuhan, ya, menggunakan istilah yang dua-dua. Kerana walaupun ini percakapan asalnya daripada Fir'aun, tapi dalam Al-Quran menceritakan percakapan Fir'aun sama je. Rabb, ilah tidak ada beza. Dalam satu ayat Allah menceritakan perkataan Fir'aun, faqala ana rabbukumul a'la. Maka Fir'aun berkata, mendakwa, aku adalah Rabb kamu yang paling tinggi. Maknanya Rabb tu banyak, tapi yang paling tinggi aku. Aku Tuhan yang paling tinggi sekali, kata Fir'aun. Dia guna istilah apa? Rabb. Jadi nak kata orang musyrik tauhid rububiyah tak ada. Dalam ayat yang lain menggunakan istilah ilah. Qala la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Fir'aun berkata, demi sekiranya kamu itu mengambil ilah lain daripada aku, nescaya aku akan jadikan kamu tu orang yang dipenjarakan. Jadi Rabb, ilah tidak ada beza dalam penggunaan Al-Quran. Bahkan dalam hadis
disebutkan soalan munkar nakir adalah man rabbuka. Kalau ikut teori mengatakan orang-orang musyrik juga ada tauhid rububiyah, jangan tanya Rabb. Rabb semua sama. Orang musyrik juga Rabb dia Allah, orang Islam juga Rabbnya Allah. Yang kena tanya adalah ilah. Sebab orang musyrik dia syirik dari segi uluhiyah. Kena tanya man ilahuka. Siapa Tuhan sembahan kamu? Jangan tanya man rabbuka, siapa Tuhan yang cipta langit dan bumi, kerana mereka sudah bertauhid. Kan tak betul. Dalam hadis yang ditanya tetap man rabbuka. Jadi membeza-bezakan kononnya Rabb lain, ilah lain, itu membawa kepada kebatilan dan itu membawa kepada menjustifikasikan, mensyirikkan orang-orang yang mengamalkan tawassul, tabaruk dan istighosah. Itu dia punya kesan praktikal yang buruk daripada tauhid tiga ini. Kemudian sebagai kaedah tambahan, tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah ini saling melazimi antara satu sama lain. Kalau terbatal salah satu, maka terbatal yang satu lagi. Ada kaedah menyebutkan inna butlanal lazimi yadullu ala butlanil malzum. Sekiranya terbatal yang melazimi, maka terbatal juga yang dilazimi. Orang itu ada rububiyah, pasti dia ada uluhiyah. Rububiyah dia terbatal, uluhiyah dia terbatal. Uluhiyah dia terbatal, rububiyah dia terbatal. Ini yang dipegang oleh umat Islam daripada dahulu sehingga sekarang, melainkan mereka yang terikut-ikut dengan konsep tauhid tiga ini, mereka membeza-bezakan kononnya rububiyah lain, uluhiyah lain. Akhirnya justifikasinya apa? Kamu ni sama macam orang musyrik. Tak, saya beriman, saya mentauhidkan Allah, tapi kamu tawassul, kamu amalkan tabarruk, ambil berkat, kamu amalkan istighosah, minta tolong dengan Nabi, minta tolong dengan wali, kamu hanya rububiyah saja kamu tauhid, tapi uluhiyah kamu sama macam penyembah berhala, iaitu musyrik. Itu dia punya end result dia daripada salah faham ini. Baik, ada bukti yang menunjukkan bahawa orang-orang musyrik ketika mengatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi, mereka sebenarnya tidak bertauhid. Pertama, ayat yang sama di hujungnya itu Allah Ta'ala berfirman, fa'anna yu'fakun. Lalu bagaimana mereka itu tergamak dipalingkan. Maknanya mereka berpaling daripada tauhid pergi kepada syirik, kerana ikut hawa nafsu. Nafsunya nak ikut amalan nenek moyang, tak mahu lari daripada tradisi yang buruk. Bukan salah ikut amalan nenek moyang, tapi amalan nenek moyang yang tidak bercanggah dengan dalil akli dan nakli, yang bercanggah dengan akal yang sihat, yang bercanggah dengan wahyu, itu tak boleh diamalkan. Tapi mereka ikut nafsu mereka. Mereka masih nak amalkan sembah berhala. Al-Quran mengatakan, lalu selepas itu mereka masih tergamak dipalingkan daripada tauhid pergi kepada syirik. Yang kedua, menunjukkan bahawa orang musyrik meyakini berhala itu boleh mendatangkan manfaat dan mudarat, iaitu dalam surah Hud. Allah merakamkan kata-kata orang musyrik terhadap Nabi Hud alaihi salam. Mereka mengatakan kepada Nabi Hud alaihi salam, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Kami hanya nak mengatakan, wahai Hud, tak ada lain melainkan bahawa kamu ini telah dikenakan penyakit gila oleh sebahagian daripada berhala-berhala kami. Jadi dia kata, kamu Hud, suruh kami tinggalkan sembah berhala, berhala dah marah kepada kamu, tu yang kamu jadi gila. Berhala kami yang bagi kamu gila. Jadi menunjukkan bahawa mereka meyakini berhala itu boleh mendatangkan manfaat dan mudarat, bukan bertauhid, tidak. Kemudian bolehkah mereka kata benda lain tapi mereka iman lain? Itu dirakamkan dalam Al-Quran sendiri, yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum, surah At-Taubah ayat 8. Antara perangai orang kafir, orang musyrik, yurdunakum bi afwahihim, mereka cuba meredakan kamu dengan mulut mereka. Mereka cakap benda-benda yang sesuai dengan apa yang kita faham, wa ta'ba qulubuhum, akan tetapi hati mereka enggan.
Jadi hati-hati ya dengan percakapan orang kafir. Boleh kita dengar, tapi nak percaya tu kena kaji siasat, kerana ada sikap sebegini, meredakan dengan mulut dan menolak dengan hati. Ini Al-Quran sendiri dedahkan rahsia mereka. Surah At-Taubah ayat 8. Baik, next insya-Allah kita akan pergi kepada kesan kepada Tauhid 3 ini secara lebih terperinci. Termasuk kita akan lihat fatwa daripada Darul Iftah Misriyah, iaitu pusat fatwa Republik Mesir, tentang konsep Tauhid 3 ini. Wallahu a'lam. Ada sebarang soalan? Kalau saya mampu jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anqulna min dhullil ma'siyati ila izzit ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.